Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, selamat datang ke channel Pels Lifestyle. Terima kasih kerana bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, rupanya terdapat cerita yang menyebutkan nama Azmin Ali dicadangkan untuk menjadi calon Perdana Menteri. Saudara-saudara, sebelum saya meneruskan satu cerita ini, saya kongsikan satu cerita di mana nama Azmin Ali dicadangkan untuk menjadi Perdana Menteri. Tetapi bilakah waktu itu berlaku? Nanti saya akan sampaikan. Namun saudara-saudara, untuk masa yang sekarang, terkini, Azmin Ali yang berada di dalam Perikatan Nasional yang bersama-sama dengan Muhyiddin Yassin, adakah niat ataupun cadangan Azmin Ali untuk menjadi Perdana Menteri itu masih diteruskan? Itu menjadi persoalannya. Kalau masih diteruskan, kita boleh kaitkan dengan kenyataan daripada pemerhati politik yang saya lihat sebelum ini yang menyatakan sekiranya PN mahu selamat, jangan calonkan Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri menurut Syahabuddin Muhsin. Lebih kurang begitu bunyinya. Saudara-saudara, dalam satu artikel daripada Astro Awani, buku Syed Saddiq singkap ada gerakan cadang lantik Azmin Ali jadi Perdana Menteri pada 2018. Syed Saddiq mendedahkan dalam bukunya Jalan Tegak terdapat cadangan untuk menjadikan Datuk Seri Muhammad Azmin Ali sebagai Perdana Menteri pada tahun 2018. Jelas ahli Parlimen Muar itu, cadangan tersebut telah menyebabkan rasa tidak selesa Tun Dr. Mahathir yang ketika itu adalah pengerusi Pakatan Harapan. Apa pandangan daripada pihak Tun yang menyatakan ini adalah gerakan Azmin untuk membelakangkan Tun? Berlaku sedikit tarik tali di antara kedua-duanya kerana masing-masing tidak mahu menjadi yang pertama meminta bertemu, tulisnya dalam buku tersebut. Ekoran daripada itu, beliau yang pada ketika itu pegawai kepada Dr. Mahathir cuba menjadi orang tengah untuk mendamaikan kedua-dua pemimpin tersebut. Saya cuba menguruskan hubungan antara Tun dan Azmin yang ketika itu Menteri Besar Selangor dan juga timbalan Presiden PKR. Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika itu masih berada dalam penjara, dan rundingan bagi calon PM ialah detik yang paling getir dan panas. Selepas PRU 14 pada 9 Mei 2018, Dr. Mahathir dilantik sebagai PM ke-7 dan menjadikan Azmin sebagai Menteri Ekonomi dalam kabinetnya. Namun kerajaan PH hanya berusia 21 bulan, tumbang selepas Dr. Mahathir letak jawatan pada 24 Februari 2020. Pada 30 November 2020, Dr. Mahathir ada mengeluarkan kenyataan bahawa langkah Sheraton yang diatur Azmin untuk menghalang PH memerintah negara adalah bukti beliau juga bercita-cita ingin menjadi PM. Beliau yakin bahawa Azmin sudah lama merancang perkara itu kerana menyedari bukan mudah untuk meyakinkan 9 ahli Parlimen PKR untuk menyertai langkah Sheraton itu. Buku Jalan Tegak dihasilkan sendiri oleh Syed Saddiq, mempunyai 368 halaman dan turut diselitkan gambar istimewanya sejak kecil sehingga penglibatannya dalam arena politik. Buku itu juga menceritakan bagaimana kisah sebenar dirinya daripada menjadi penyokong setia Najib Razak kepada orang penting dalam gerakan menjatuhkan PM itu. Selain beliau turut berkongsi kisah sebenar di sebalik Sheraton Move, pemansuhan Biro Tata Negara, program latihan khidmat negara, Undi 18, peranan Tengku Zafrul dalam pembentukan kerajaan, serta pandangan Tun dan Zainudin. Saudara-saudara yang amat dihormati tuan-tuan, dengan apa yang dituliskan di dalam buku Syed Saddiq itu, ahli Parlimen Muar tersebut, adakah Azmin Ali
mempunyai perancangan baru pula di dalam Perikatan Nasional. Mungkin langkah Sheraton 2.0 ataupun mungkin langkah baharu. Jadi saudara-saudara, nampaknya ada cerita bahwa Azmin Ali pernah dicadangkan untuk menjadi Perdana Menteri semasa beliau bersama-sama di dalam Pakatan Harapan. Dan terkini beliau bersama-sama dengan Muhyiddin Yassin, Hadi Awang di dalam Perikatan Nasional. Apakah Azmin Ali akan melakukan sekali lagi perkara itu? Itu menjadi persoalan. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan bapak yang amat dihormati. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, ini satu lagi tangkapan. Walaupun perkara ini ataupun tajuk artikel ini menyatakan di sini pegawai ditahan, saya boleh katakan ini adalah tangkapan karena mereka berjaya ditangkap ataupun terciduk kedapatan kantoi berkaitan dengan kes seleweng dana Kementerian Keuangan ataupun MOF. Akhirnya 2 pegawai kanan Badan Berkanun ditahan. Ini pasti satu tangkapan yang mengejutkan Kabinet Kerajaan Perpaduan, mengejutkan kepimpinan politik di seluruh Malaysia. Saudara-saudara, seringkali kita mendengar pengumuman-pengumuman daripada SPRM berkaitan dengan tangkapan, berkaitan dengan rasuah, bahkan Anwar Ibrahim sebagai PMX juga mahu jerung-jerung besar untuk ditangkap. Bukan sahaja jerung besar, tetapi mana-mana individu ataupun pihak yang terlibat dengan rasuah perlu ditangkap. Kes seleweng dana MOF, 2 pegawai kanan Badan Berkanun ditahan. Dana tersebut bagi suatu proyek pembangunan yang bernilai RM1.2 bilion menurut sumber. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) menahan 2 pegawai kanan Badan Berkanun dalam siasatan ke atas salah guna kuasa dan penyelewengan dana peruntukan pinjaman daripada Kementerian Keuangan MOF menurut sumber. Nah, saudara-saudara, ini pasti satu tangkapan yang mengejutkan seluruh kepimpinan Kerajaan Perpaduan dan kepimpinan politik di Malaysia, termasuk menteri-menteri di dalam kabinet. Dalam artikel ini daripada FMT, dana tersebut bagi suatu proyek pembangunan yang bernilai RM1.2 bilion tambahnya. Menurut sumber, suspek kes itu dipercayai memindahkan sebahagian pinjaman wang yang diterima daripada MOF kepada syarikat kontraktor dan perunding yang tidak berkaitan dalam kos pembangunan seperti mana yang dinyatakan dalam permohonan peruntukan pinjaman kerajaan. Penyelewengan peruntukan ini amatlah serius memandangkan peruntukan ini melibatkan dana kerajaan, kata sumber. Mereka direman selama 4 hari bermula hari ini sehingga 18 Mei bagi membantu siasatan. Pengarah kanan siasatan SPRM Hishamuddin Hasim ketika dihubungi mengesahkan penahanan mereka. Kes disiasat mengikut Seksyen 23 Akta SPRM, yaitu kesalahan menggunakan jawatan atau kedudukan untuk suapan. Nah, inilah yang membuat Anwar Ibrahim marah, membuat PMX tidak suka dengan rasuah. Ini berlaku kerana melibatkan kesalahan menggunakan jawatan atau kedudukan untuk suapan. Nah, saudara-saudara, inilah sebab kenapa PMX mahu menangkap semua jerung-jerung perasuah di Malaysia supaya perkara ini dapat dihentikan. Jadi saudara-saudara yang amat dihormati, apa komen Anda? Sekian saja. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.